Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Waalaikumsalam walhamdulillah wassalatu wabarakatuh. wassalamu Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini ya. Saya doakan rakan-rakan yang sedang berada di hospital ataupun yang sedang menjalani rawatan, Allah permudahkan urusan kesembuhan dan kesihatan tuan-puan ya. Terutama Datuk Munirah, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan di hospital. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini kita nak teruskan lagi pada ini ada dua nota ya tuan-puan. Satu nota yang kedua, az-zikru wal hadfu, nombor 2, dalam kurungan 2. Ini versi yang pertama. Jadi yang pertama ni kita belum habiskan huraian. Jadi ada dalam 3 muka surat lagi. Kita nak huraikan sedikit sahaja lagi. Kemudian bila dah kita sempurnakan bahagian yang ni, kita akan teruskan dengan nota yang kedua ya tuan-puan ya, insya-Allah. Okey, masih lagi pada tajuk az-zikru wal hadfu, sebut dan buang ya. Sebut dan buang ni tuan-puan. Sebelum ni kita dah bincang dalam surah Al-A'raf, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia adalah al-muhtadi, mendapat petunjuk. Tapi uniknya dalam surah Al-A'raf ni tuan-puan, digunakan dengan sebutan huruf ya pada hujung dal ya, selepas dal ditambah dengan ya, dan ini betul lah menurut bahasa Arab ya, al-muhtadi. Jadi ini memang kaedah yang, kalau ikut kaedah yang diselaraskan oleh Majma' ataupun bahagian fatwa bahasa Arab, al-muhtadi itu yang betul ya. Cuma ada ketikanya dibuang huruf ya walaupun dia masih lagi pada tempat marfu'. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ini marfu' al-muhtadi, ia adalah khabar. Tapi dalam surah Al-Isra, walaupun dia adalah khabar dan dia marfu', tetapi dia buang huruf ya. Jadi dalam nahwu kita bincangkan ini adalah hanya sekadar litakhfif, untuk permudahkan. Cuma kalaulah pada tempat ini litakhfif dan surah Al-Kahfi juga litakhfif, iaitu saya baca wa man yahdillahu fahuwal muhtad. Kenapa dalam surah Al-A'raf kenapa tak takhfifkan pada semua tempat? Takhfif ni maksudnya apa? Bacaan itu diringankan. Ya. Tambah lagi ia memberi kesan bila saya berhenti. Jadi petang ini kita nak teruskan lagi ya huraiannya. Kenapa pada situ ada ya dalam surah Al-A'raf, tetapi dalam surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi tidak ada ya. Anda perhatikan. Yang pertama, kerana lafaz hidayah dalam surah ni. Dalam surah Al-A'raf, lafaz hidayah itu terdapat terdapat dalam surah Al-A'raf sebanyak 17 kali lafaz hidayah. Ya. Baik dalam bentuk yahdi, baik dalam bentuk hudan, baik dalam bentuk muhtadi, ataupun segala kalimah yang membawa maksud hidayah. Ya. Jadi itu ada 17 kali dalam surah Al-A'raf. Berbanding dalam surah Al-Isra, hanya disebut sebanyak 8 kali. Kemudian surah Al-Kahfi disebut 6 kali. Kalau gabung surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi pun, kalimah hidayah tidak dapat nak melawan bilangan lafaz hidayah yang ada dalam surah Al-A'raf. Jadi itu antara sebab kenapa surah Al-A'raf dibaca dengan Al-Muhtadi. Ya? Jadi kita dah buat kesimpulan, penambahan huruf menunjukkan penambahan lafaz ataupun tertakluk kepada pengulangan lafaz tersebut. Ya? Okey, saya teruskan lagi dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, firman Allah pada ayat yang ke-62, qala, dia berkata, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alai. Beritahu pada aku, adakah ini orang yang engkau muliakan melebihi aku? La in akhartani ila yaumil qiyamah, sekiranya engkau tangguhkan aku hinggalah hari kiamat,
la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya illa qalila, kecuali sedikit. Jadi lafaz yang saya nak beri perhatian adalah pada lafaz akhartani, yang mana dalam bahasa Arab asalnya datang dengan ya al-mutakallim, ya ul mutakallim, iaitu kalau dalam bahasa Arab ya, sepatutnya ia datang dengan akharta. Kalau tulisan saya kecil, tuan-puan maklumkan ya. Saya besarkan sikit lagi. Akharta tambah dengan ya. Engkau tangguhkan saya. Ya? Tapi bila tambah begini, jawapan dia bukan jadi akharti. Ini salah ya. Bukan akharti. Kita kena tambah nun dekat tengah. Nun ini kita panggil sebagai nun al-wiqayah. Ya? Jadi tambahan dia begini. Nun al-wiqayah. Barulah boleh tambah dengan ya ul-mutakallim. Ya yang belakang ni nama dia ya al-mutakallim. Ya yang merujuk pada yang bercakap. Okey. Tapi pada surah Al-Isra ini, akhartani diubah ataupun dibaca dengan takhfif, iaitu akhartani. Baca dengan pendek. Jadi kalau kita bincang, adakah kerana selepasnya huruf hamzah baris bawah, la in akhartani ila, anda bandingkan dengan surah Al-Munafiqun, kalimah akhartani selepas ni juga adalah baris bawah, hamzah baris bawah. Namun ada ya dekat belakang. Jadi kenapa dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan belanjakanlah daripada sebahagian apa yang kami rezekikan kepada kamu. Dekat sini ada nota juga tuan-puan. Tuan-puan boleh beri perhatian dekat sini mimma. Dalam ilmu rasam, selalunya mimma kalau dicantumkan bertemu, ejaannya selalunya jadi begini ya. Ejaannya akan jadi mimma. Nun akan dihilangkan. So nanti dalam bab rasam akan dibincangkan juga apa beza mimma yang begini dan mimma yang begini. Mimma yang begini. Pada ejaan, sebutan, bacaan tak memberi kesan. Ya, bacaan tak memberi kesan. Melainkan pada sini, kalau nafas saya tak lepas, saya dibenarkan untuk wakaf ittirari. Wakaf dalam keadaan darurat. Ya. Tetapi dekat sini, saya tak boleh wakaf pada pertengahan kalimah mim. Ya. Kalau yang ni saya boleh wakaf, tetapi secara ittirari. Tapi ada kesan pada makna. Ya. Ada kesan pada makna. Jadi itu pada perbahasan rasam. Ya. Saya teruskan. Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Min qabli, sebelum ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada salah seorang kepada kamu, al-maut, kematian. Fayaqula, lalu dia berkata, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Alangkah baiknya sekiranya engkau tangguhkan kepadaku ila ajalin qarib, hinggalah satu tempoh ataupun satu waktu yang dekat. Fa'as-saddaqa, nescaya aku akan memberi sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi pada ayat yang ini tuan-puan perhatikan, akhartani, ya di sini dibaca. Sedangkan di atas ini, akhartani tidak ada ya. Maksudnya sama. Jika engkau beri tempoh kepadaku, kat sini juga, jika engkau lambatkan kedatangan ajal matiku. Jadi macam mana kita nak terjemahkan? Kenapa akhartani dalam surah Al-Munafiqun ada ya, tetapi dalam surah Al-Isra tidak ada ya. Jadi sama juga macam huraian yang atas tadi, macam hidayah. Jadi lafaz takhir
lafaz yang menunjukkan penangguhan dalam surah Al-Isra tidaklah sebanyak macam surah Al-Munafiqun. Ya? Yang mana dalam surah Al-Munafiqun lafaz penangguhan ini disebut dalam bentuk dua kali. Dua kali disebut dalam surah Al-Munafiqun. Tetapi dalam surah Al-Isra disebut satu kali saja lafaz penangguhan. Ada juga huraian yang lain kerana surah Al-Isra ini penangguhan yang diminta oleh iblis, kalaupun iblis tidak mendapat penangguhan itu, contoh tidak diluluskan permintaan tersebut, ia tidak memberi kesan kepada iblis. Sebaliknya, ia hanya menjejaskan tugas iblis untuk menghasut makhluk-makhluk yang lain, kan? Tetapi surah Al-Munafiqun, sekiranya tidak diberikan penangguhan ini, ia akan memberi kesan dan menjejaskan kepada orang ini. Jadi orang ini, kalau dia diberi penangguhan, dia akan dapat, dia barangkali dia boleh bersedekah dan dia boleh tergolong dalam kalangan orang-orang yang saleh. Jadi ia memberi kesan. Ya? Jadi permintaan yang diminta dalam surah Al-Munafiqun ini adalah permintaan yang ada kepentingan. Manakala dalam surah Al-Isra, permintaan ini adalah permintaan yang sekadar untuk menghasut manusia. Jadi permintaan dalam surah Al-Munafiqun adalah lebih banyak ataupun lebih kuat berbanding permintaan dalam surah Al-Isra. Ya? Jadi dekat sini ada satu lagi konsep ya tuan-puan, selain daripada kita bincang Al-I'jazul Bayani. Ya? Yang kita bincang ni tuan-puan, nama dia adalah Al-I'jazul Bayani. Al-I'jazul Bayani ni apa? Mukjizat bahasa. Al-I'jaz Al-Bayani. Al-Bayani dalam bahasa Arab itu Allamahul Bayan, yang mengajarkan kepada manusia itu Al-Bayan, bahasa. Ada juga yang guna kalimah lain, sama je, itu Al-I'jazul Lughawi, sama je tuan-puan. Al-I'jaz Lughawi, mukjizat bahasa. Ya? Okey, di sebalik mukjizat bahasa ni, ada yang kita boleh bincangkan, iaitu Al-I'jazul Lisani. Ataupun Al-I'jazul Adai. Atau juga dengan nama lainnya, saya sebutkan nama-nama ni sebab ni adalah perbincangan yang baru. Jadi, lepas ni dia akan guna kalimah-kalimah yang seperti ini lah. Ataupun I'jazul Tilawah. Jadi mereka berpandangan bahawa bacaan saya bila saya baca dengan mat lazim sebagai contoh, ataupun mat wajib, mat jaiz, bacaan yang melebihi 2 harakat itu ada kesan pada makna dan ada kesan pada persembahan ayat. Ya? Kalau yang atas ni kita bincang pada penggunaan kalimah ataupun pada struktur marfu' ataupun mansub ataupun majrur ataupun majzum ataupun hadzaf az-zikr yang kita sebutkan ataupun at-taqdim wa at-ta'khir yang kita sebutkan ni, ini dalam perbahasan ni Al-I'jazul Bayani. Tetapi nanti akan ada satu perbincangan dalam mukjizat ni disebut I'jazul Tilawah ataupun Al-I'jazul Adai, mukjizat bacaan, ataupun Al-I'jazul Lisani, ya. Mukjizat lisan, maksudnya linguistik dalam Al-Quran Karim, ya. Tetapi lafaz ni taklah komersial sangat, yang komersialnya ni, ya. Al-I'jazul Adai ataupun I'jazul Tilawah, dan huraiannya adalah agak sebagai satu ilmu yang mustaqil, sebagai satu ilmu yang bersendiri. Ilmu mustaqil apa? Selalunya perbincangan ni mereka celup. Dalam perbahasan ulum Al-Quran ataupun perbahasan Al-I'jaz, perbahasan ini dicelup. Tengah-tengah cerita tentang I'jaz Bayani, dicelup sikit I'jaz Tilawah ataupun I'jaz Adai. Kemudian beralih balik I'jaz Bayani. Ya? Jadi, perbincangan I'jaz Al-Adai ataupun I'jaz Tilawah ini secara ilmu yang mustaqil, ia agak baru. Ya? Ilmu mustaqil apa? Sebagai satu seni ilmu yang khusus. Ya? Jadi dalam bacaan tadi, ada kesan pada bacaan saya bila saya baca dengan panjang ni, bila ada ya. Iaitu, bila bertemu dengan hamzah, dia akan jadi mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil
memerlukan saya membacanya dengan panjang. Bacaan panjang menunjukkan rintihannya itu lebih panjang, ataupun rintihannya itu lebih kuat, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Berbanding atas ni, rintihannya tidaklah sekuat macam Al-Munafiqun. La in akhartani ila yaumil qiyamah. Lain. Cara bacaan itu mendapat kesan daripada ejaan ini. Ya. Jadi daripada ijazul rasam tadi, satu lagi item yang kita tambah. Ya. Daripada ijazul rasam. Ejaan ia beralih kepada al-i'jazul adai ataupun al-i'jazul tilawah. Kemudian beralih kepada al-i'jazul lughawi. Ya. I'jazul lughah ataupun al-i'jazul lughawi. Saya gunakan kalimah yang samalah. So dia begitu, tangganya sepatutnya beginilah. Tetapi yang jadi dalam perbahasan al-i'jaz, selalunya kita dah masuk bahagian ini terus. Dan diabaikan bahagian ini. Mungkin sebab masa tu belum sampai masanya dibincangkan bahagian ni. Maka sekarang sudah sampai masanya untuk dibincang i'jazul rasam ataupun i'jaz at-tilawah, ya. Okey, ada juga ulama yang mereka mengkritik penggunaan i'jaz. Mereka kata penggunaan i'jaz ni, maaf ya, ini macam fundamental kita bincang tentang i'jaz lughawi, ya. Okey, mereka kata tak boleh guna kalimah i'jaz sebab i'jaz ni terlalu besar kalimah ni. Kalau untuk kita sebutkan, saya huraikan satu ayat, kemudian saya kata inilah mukjizat Al-Quran. Jadi dia kata dakwaan itu sangat dahsyat kalau sebut wajhun min wujuhil i'jaz boleh, kata. Salah satu sudut i'jaz, itu lebih cantik ataupun lebih cermat penggunaan dia, ya. Kata mereka lah, wajhum min wujuhil i'jaz itu lebih baik. Jadi bagaimana mereka kebanyakan pelopor ataupun penggerak al-i'jaz bayani, mereka menentang penggunaan al-i'jaz al-ilmi. Mereka kata tak boleh guna al-i'jaz al-ilmi ni, i'jaz mukjizat saintifik. Sebab apa mereka kata? Sebab sains ini penemuannya akan sentiasa ada penemuan yang baru. Maka bagaimana kita nak berinteraksi menggunakan ayat Al-Quran yang pernah kita huraikan berdasarkan mukjizat saintifik yang lepas. Sekarang ni ada penemuan yang dilihat agak bertembung dengan ayat Al-Quran. Macam mana pula kita nak kata begitu? Maka mereka kata penggunaan al-i'jazul ilmi agak takalluf, agak mengada ataupun agak kuat. Maka mereka cadangkan adalah kita guna at-tafsirul ilmi. Tafsiran saintifik itu lebih baik daripada al-i'jazul ilmi. Tafsiran saintifik ia adalah salah satu wajhum min wujuhil i'jaz. Maka begitu juga penulis ni, ketika dicadangkan, tulislah satu buku al-i'jazul bayani. Jadi beliau ni, Dr. As-Samarra'i. Dr. As-Samarra'i lebih berhati-hati dalam memilih kalimah. Beliau kata, buku ni dia kata tak, dia rasa agak kuat sangat, agak tinggi sangat. Kalau digunakan al-i'jazul lughawi ataupun al-i'jazul bayani, maka dia gunakan at-ta'birul qur'ani, iaitu ungkapan Al-Quranul Karim. Itu lebih berhalus ataupun lebih cermat, ya. Okey, apa pun yang penting begini tuan-tuan, daripada i'jazul rasam ataupun tafsirul rasmi, ya, tafsiran rasam. Kemudian beralih kepada i'jazul tilawah, ia beralih kepada bacaan. Sebab daripada rasam itu kita baca Al-Quran, ataupun dua ini saling mendahului antara satu sama lain. Mana dulu? I'jazul rasam dulu ke i'jazul tilawah? Ya, kadang-kadang tilawah dulu baru rasam, ataupun rasam dulu baru tilawah. Sebab dahulu pun mereka mulakan dengan tilawah, barulah ada rasam, ya? Kemudian barulah al-i'jazul bayani. Cuma yang kita belajar, sebab ini sudah ada kaedah. Kaedah telah pun tersedia. Maka sebab itu ini lebih dikumandangkan berbanding yang ini dan yang ini, ya. Jadi itu beza Al-Quranul Karim berbanding syair. Syair kadang-kadang mereka bincangkan pada aspek ini saja. Pada aspek bacaan, al-adab, mereka hanya bincang pada aspek al-qafiyah ataupun al-arud, ya.
Pada ejaan, ini memang tak dibincangkan. Itu dalam syair, ya. Okey, saya teruskan, ya. Kalau tuan-puan ada soalan, teruskan bertanya, insya-Allah. Maka di sini saya sebutkan, ini ada kesan pada adat saya, bacaan saya. Daripada rasam yang begini, menyebabkan kesan pada bacaan saya, menyebabkan saya baca dekat sini akhartani panjang mat jaiz, yang ni saya baca dengan pendek tanpa sebarang mat. Maka tanpa sebarang mat, penyampaiannya tidaklah sekuat ataupun sekuat rintihan sebagaimana yang ada pada bacaan mat jaiz, ya. Itu ijaz at-tilawah ataupun disebut at-ta'birul adai, ya. Daripada bacaan saja kita dah boleh ataupun disebut al-adaul Qur'ani, bacaan al-Quran. Macam mana boleh memberi kesan pada penyampaian ayat, ya. Okey, saya teruskan tuan-puan. Antara perkara lain lagi tuan-puan boleh kaitkan, tadi daripada Al-Kahfi kita pernah sebut, ada ayat yang man yahdillahu fahuwal muhtad. Jadi dal di sini tidak ada ya kat belakang. Antara jawapan saya sebutkan tadi, jawapan yang pertama, kerana lafaz hidayah tidaklah sebanyak macam dalam surah Al-A'raf punya lafaz hidayah. Yang kedua, antara huraian lain, kenapa dekat sini tidak ada huruf ya? Kerana kebanyakan ayat dalam surah Al-Kahfi pun yang adanya huruf ya sepatutnya tidak diletakkan ya. Sebagai contoh tuan-puan perhatikan ayat yang ke-17 pada kalimah Al-Muhtadi tidak ada ya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka dia engkau tidak akan mendapati untuknya waliyan, orang yang boleh menolong, mursyida, yang boleh memberi petunjuk padanya. Walaula idh dakhalta jannataka. Dan sepatutnya apabila engkau masuk kepada kebun engkau, qulta masya Allah, engkau berkata masya Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan kepada Allah. Intarani dekat sini. Kena perhatikan dekat sini. Intarani. Ini pun tidak ada ya. Ana aqalla minka malan wa walada. Okey, sama juga pada ayat yang lain kalau tuan-puan perhatikan. Fa'asa rabbi. Ini rabbi ni ada ya lah. Sebab apa? Sebab ini adalah marfu'. Ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim pada aspek marfu' perlu disebut. Ya? Kalau yang tadi, ini bukan ya'ul mutakallim yang atas ni. Ini adalah ya asli. Yang memang ada pada kalimah. Yang bawah ni, ya'ul mutakallim yang ada pada lafaz marfu'. Maka tidak dibuang. Ya yang kita buang adalah pada lafaz mansub. Ayyutiyani. Dekat sini, ya. Ya'ul mutakallim, saya, dibuang dekat sini. Khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Jadi tuan-puan perhatikan, ada lagi tempat yang dibuang huruf ya. Okey, kita perhatikan lagi. Qala dzalika ma kunna nabgh. Ini ya'ul asli juga macam tadi, yang macam fahuwal muhtad. Ya. Qala, Nabi Musa berkata, dzalika ma kunna nabgh. Itulah yang kita kehendaki, nabgh. Ini sebenarnya tuan-puan, ini marfu'. Pada aspek, pada tempat marfu', dan ya itu bukan ya'ul mutakallim, ia adalah ya'ul fa'il. Ya yang ada pada fa'il ni. Sepatutnya nabghi, tapi dia buang huruf ya. Maka disebabkan beberapa kali anda perhatikan ya yang sepatutnya ada dalam surah berkenaan tidak dibaca ataupun dibuang. Jadi sebab itulah man yahdillah fahuwal muhtad, diselarikan ataupun disesuaikan dengan pada kebanyakan tempat yang tidak ada ya, ini pun tidak ada ya. Contoh dekat surah Al-Kahfi, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani. Dekat sini sepatutnya ada ya, an tu'allimani mimma ulimta rusda, tetapi dibuang ya. Jadi Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutmu dengan syarat engkau mengajarkan kepada aku, dekat sini, mimma ulimta rusda. Jadi apa maksudnya, kenapa Al-Quran diletakkan dalam surah Al-Kahfi ni banyak bentuk tidak ada ya? Menunjukkan yang pertama, contoh sebagai ayat yang ke-66. Apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa bila dibuang ya lah isyarat daripada hilang ya. Jadi
ilmu yang Allah curahkan kepada Nabi Musa, walaupun sebenarnya banyak nak dibandingkan pada Bani Israel. Sehinggalah Nabi Musa sendiri merasakan bila dia tanya, "Man a'lamun nas?" Nabi Musa jawab dia paling alim. Artinya ilmunya memang banyak sebenarnya, tak dinafikan. Ya. Cuma Allah dedahkan ada lagi orang yang lebih alim daripada Nabi Musa, Nabi Khadir. Ini menunjukkan ilmu yang Allah beri kepada Nabi Musa, walaupun nampak pada zahirnya banyak, sebenarnya tu'allimani pendek sikit sangat. Ya. Jadi dibuang ya menunjukkan bilangan yang sedikit. Qala dzalika ma kunna nabgh. Itulah yang kita kehendaki, tuan-puan. Berjalan jauh-jauh kan daripada Mesir pergi ke Majma'ul Bahrain, pertemuan dua pantai. Ya. Kemudian di sana itu dibawanya bekal, perjalanan yang makan hari. Ya. Perjalanan yang makan hari. Kemudian dibawanya bekal itu hilang. Apa yang dia nak sebenarnya? Satu benda je, nak jumpa Nabi Musa, nak jumpa Nabi Khadir je. Jadi perjalanan yang panjang itu tidak ada bila dia bakal berjumpa, tidak dimaklumkan bila bakal berjumpa dengan Nabi Khadir, melainkan apabila hilang ni ikan. Dzalika ma kunna nabgh. Buat benda ni, buat banyak-banyak ni, satu benda je dia nak jumpa Nabi Khadir je. Jadi dia buang ya, menunjukkan ini isyarat benda yang kecil je, yang walaupun perjalanan yang panjang, nak jumpanya satu je, iaitu Nabi Khadir je. Nampak ya? Okey, kita perhatikan lagi. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan. Mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu. Jadi kat sini, ini pada aspek harta. Fitnah harta. Dan harta yang Allah berikan kepada sahibul jannah ni banyak. Ya? Tapi ini yang beri nasihat ni kata mudah-mudahan Allah bagi kepada dia harta yang benda yang baik, benda yang lebih baik daripada kebun. Artinya apa yang Allah berikan kepada kita ni, bila sebut ni pendek tanpa ada ya, sangat sedikit sebenarnya. Ya. Tapi walaupun sedikit, khairan min jannatika, lebih baik daripada kebun engkau tu. Nampak ya? Jadi ada benda yang kecil tapi kita boleh besarkan nilai dia. Jadi dekat sini, ini benda yang kecil sahaja. Dibuang huruf ya, isyaratnya. Walau sebenarnya dalam bahasa kita bincangkan pada perspektif at-ta'birul Qur'ani, pada perspektif al-balaghah ya. Jadi dekat sini, pada nahu kita tak bincang pun kuantiti. Cuma secara balaghah, ia memberi isyarat bahawa apa yang Allah berikan tu sikit sangat sebenarnya. Boleh lagi Allah nak bagi banyak lagi. Tapi benda yang kecil, kita boleh besarkan nilai dia. Dekat sini, intarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalau engkau memandang aku kecil, dekat sini anda perhatikan. Tarani, dibuang ya. Kerana apa? Nak bagi tahu. Engkau ni tengok aku memang kecil, memang tak ada apa-apa. Ana aqalla minka malan wa walada. Aku ni memang sikit daripada engkau harta ataupun wa walada ataupun anak. Jadi dekat sini dibuang huruf ya menunjukkan skop ataupun nilainya kecil. Ya? Ini aku ni kecil pada pandangan kamu. Ya? Jadi dia buang ya. May yahdillahu fahuwal muhtad. Kadang-kadang ada orang yang Allah bagi hidayah dengan cara asbab yang sangat kecil. Dengan asbab yang sangat kecil itu fahuwal muhtad. Dia dapat petunjuk. Ya? Dengan asbab yang sangat kecil. Jadi hadaf yang berlaku ini menunjukkan pada aspek kuantiti ataupun pada aspek skop ataupun pada aspek penceritaan. Kalau cerita tu lagi banyak disebut lafaz berkenaan, maka ditambah ya. Itu huraian tentang bahagian ini ya. Okey, sebelum saya berpindah pada nota yang kedua tuan-puan ada tambahan ataupun ada soalan ataupun ada dua. Okey, saya teruskan ya. Mudah-mudahan membantulah tuan-puan selepas ini. Bila tuan-puan baca Al-Quranul Karim, tuan-puan tengok, tak ada ya. Sepatutnya ada ya. Kenapa ya? Kena letak soalan dalam kepala. Ya? Kemudian, apa yang saya dapat ya daripada hilangnya ya ataupun penambahan ya? Maka penambahan menunjukkan ada penambahan cerita. Ataupun ada pertambahan makna. Ya? Bila kurangnya ya, apa maksud kurangnya ya? Menunjukkan ada kekurangan sesuatu yang disampaikan pada ayat itu.
Maksudnya walaupun benda yang Allah berikan ataupun ilmu yang Allah berikan kepada kita sangat kurang sebenarnya. Ya. Okey. Itu isyarat daripada buang ya ataupun tambahan ya. Ya. Okey, saya teruskan tuan-puan kepada nota yang kedua. Tuan-puan boleh belik. Al-Zikru wal-Hadfu nota yang kedua. Okey, kita masih lagi bincang hilangnya huruf ya. Ya. Firman Allah dalam Al-Quranul Karim, ayat yang ke-150 surah Al-Baqarah, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kamu kepadaku semata-mata. Okey, kalimah yang saya beri perhatian adalah wakhshawni. Sama macam tadi. Ikhshaw maksud apa? Ikhshaw ni maksudnya takut. Ni jamak ya, kamu ramai takut. Takutkan saya, bila kata takutkan saya, dia kena tambah nun al-wiqayah macam tadi ya. Kena tambah nun al-wiqayah. Okey, barulah boleh tambah dengan ya. Ya ni, yang belakang ni, ya ni nama ni ya ul mutakallim. Jadi terbentuklah kalimahnya ikhshawni. Mana alif ni? Buang kat mana? Ini dalam penulisan bahasa Arab. Bila alif, nama dia alif al-fariqah yang ada pada jamak ni. Ya? Alif al-fariqah. Dibuang biasanya bila sambung dengan kalimah-kalimah yang lain. Ya? Okay, jadilah ikhshawni. Okay, ini penggunaan yang biasa. Dan penggunaan yang biasa ni ada kesalah pada bacaan saya kerana sekurang-kurangnya saya kena baca ni dengan 2 harakat. Itu paling kurang. Kalau bertemu dengan hamzah, saya kena baca dengan mak jaiz mufasil. Mak jaiz mufasil ni ada yang kata boleh baca dengan 2 harakat, ada yang kata boleh baca 4 harakat, 5 harakat. Kita punya bacaan Asy-Syatibi, Tariq Asy-Syatibi, Hafs an Asim, tapi melalui jalur Tariq Asy-Syatibi kita baca dengan 4 atau okey, saya teruskan. Kita baca, bila baca surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawm, hari ini, ya isal ladina kafaru min dinikum, orang-orang yang kafir telah pun berputus asa daripada agama kamu, iaitu daripada memesongkan kamu daripada agama kamu. Fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut mereka. Wakhshawun, dekat sini kalau tuan-puan berhenti tanpa ada sebutan huruf ya. Wakhshawun, ya dibuang. Dalam nahu kita sebutkan ya dibuang ini untuk apa? Litakhfif, untuk ringankan bacaan. Okey, kemudian dalam surah Al-Maidah juga ayat yang ke-44, fala takhshawun nas wakhshawun, dibuang juga huruf ya. Jadi kenapa dalam surah Al-Baqarah ya ada, tapi surah Al-Maidah ya tidak ada? Ya, pada kalimah wakhshawun. Sedangkan dalam terjemahannya, hendaklah kamu takut kepadaku. Dekat sini surah Al-Maidah ayat yang ketiga, hendaklah kamu takut dan gentar kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-150, takutlah kamu kepadaku. Jadi macam mana kita nak bincang kenapa dalam surah Al-Baqarah ada ya, berbanding dalam surah Al-Maidah tidak ada ya pada 2 tempat ni. Maka kita kena beralih kepada konteks surah ataupun penyampaian ayat berkenaan ya. Kalau tuan-puan pergi kepada ayat berkenaan, ini Allah cerita tentang ujian Allah berikan kepada orang yang beriman, orang Islam, antaranya adalah beralihnya kiblat. Ada huraian lah kenapa dibuat perubahan kiblat. Yang pertama kata Syed Qutb rahimahullah, kerana asalnya mereka ini orang Arab. Jadi untuk mereka berkiblatkan Kaabah, yang mana sebelum mereka peluk agama Islam pun, Kaabah dah memang jadi pusat ibadat mereka. Jadi untuk mereka memeluk Islam dan menghadap Kaabah tidaklah menjadi masalah untuk mereka. Ya? Itu kata Syed Qutb rahimahullah,
Maka ada dalam kalangan mereka, keimanan mereka adalah berdasarkan semangat kebangsaan. Jadi sebab itu ketika era hijrah, pada fasa hijrah, maka disebutkan dalam beberapa riwayat disebutkan sekitar 18 bulan mereka diminta untuk berubah kiblat ke arah Baitul Maqdis. Kata Syed Qutb, ini kenapa? Ini adalah untuk membuang semangat kebangsaan mereka. Jadi semangat itu asalnya semangat kekitaan itu berdasarkan bangsa ataupun berasaskan kaum Arab. Tapi sekarang ini bila dah beralih kepada Baitul Maqdis, ini adalah tugas yang berat kepada orang-orang Islam, menyebabkan mereka terpaksa buang semangat kekitaan atas semangat bangsa. Ya? Jadi semangat kekitaan mereka adalah berasaskan agama. Bila semangat kekitaan berasaskan agama itu makin kuat, makin mendalam dalam diri mereka, maka Allah makbulkan permintaan mereka, mereka menghadap kiblat ke Kaabah balik selepas 18 bulan. Jadi itu ada sebab lah. Baik Ustaz Yusof, insya-Allah maklum. Okey, saya teruskan. Jadi dekat sini ini adalah perintah yang berat untuk orang Islam. Maka Allah sebut, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh dalam kalangan manusia, siapa? Penduduk Madinah ketika itu akan berkata, ma wallahum, apakah yang memalingkan mereka? An qiblatihim allati kanu 'alaiha, daripada kiblat yang sebelum ini mereka menghadap kiblat tu. Maka jawapannya sama je, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Kepada Allah sahaja al-masyriqu, timur, wal maghrib, dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah beri petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Okey, kita teruskan lagi. Allah sebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan engkau, kamu ini, wahai orang Islam, ummatan wasata, umat pertengahan. Ayat ini ada kemukjizatan nombornya. Kemukjizatan nombor disebut al-i'jazul adadi. Banyak i'jaz ni, lafaz i'jaz. Saya rasa mungkin perlu dibentangkan satu slot berkenaan al-i'jazul Quran, ya. I'jaz al-Quran. Supaya kadang-kadang kita tak terlalu melampau dalam huraikan mukjizat ni. I'jaz nombor, ya, pada ayat tadi. Kat mana i'jaz nombornya? Kata setengah huraian, mereka kata ini ayat yang ke-143. Maka ayat ini berada di pertengahan surah Al-Baqarah. Kerana Al-Baqarah keseluruhannya adalah, bilangan ayatnya adalah 286. Ya? Jadi kalimah paling tengah ataupun ayat yang paling tengah adalah ini, 143. Kalimah wasata berada pada ayat yang paling tengah dalam surah Al-Baqarah. Kerana ayat 286 ayat bila dibahagikan kepada 2, 143. Nampak ya? Ummatan wasata. Jadi al-i'jazul adadi. Jadi mungkin lepas ni tuan-puan boleh usulkan ataupun kita boleh anjurkan satu lagi kelas, iaitu kelas al-i'jazul Qurani, mukjizat Al-Quran. Supaya lepas ni kita tidak melampau dalam menentukan ini mukjizat, ini mukjizat. Jadi yang tadi tu al-i'jazul adadi paling banyak konflik lah sebenarnya. Paling banyak kontroversi. Kalau tadi saya sebut al-i'jazul ilmi dah ada kontroversi, ya. Al-i'jazul adadi lebih banyak kontroversinya. Setengah ulama mereka menentang al-i'jazul adadi, ya. Mukjizat nombor. Tapi ala kulli hal, kita boleh tadabbur melalui nombor ni. Yang penting kita katakan ini adalah wajhun min wujuhil i'jaz. Salah satu daripada sudut i'jaz, kemukjizatan, ya. Okey, saya teruskan. Allah kata, Allah jadikan kamu ni sebagai umat pertengahan. Ya. Umat yang berada di tengah, wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, begitu juga rasul menjadi saksi kepada kamu. Dan ini dan inilah yang menjadikan lebihnya umat Islam
Mereka menjadi saksi kepada zaman lampau dan mereka juga menjadi saksi pada zaman sekarang. Ya? Kerana dibentangkan dalam Al-Quran. Ya? وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Kami ahli kiblat ni untuk apa sebenarnya? Untuk kami tahu siapakah yang betul-betul ikut Rasul. Disebut kalimah ni yattabi'u, bukannya yatba'u. Beza yatba'u dengan yattabi'u. Yatba'u ikut tanpa ada usaha yang kuat. Tapi yattabi'u ikut berdasarkan usaha yang kuat. Ya? Mimman yanqalibu ala aqibai, supaya orang yang mengikut Rasul itu dapat diasingkan daripada orang yang berpaling. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ini kalimah yang saya nak highlightkan. Sesungguhnya peralihan kiblat ini adalah lakabirah. Ini adalah benda yang berat. Illa 'alal ladzina hadallah, melainkan kepada orang yang Allah beri petunjuk. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sebenarnya Allah tak nak kamu hilang iman ni. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tapi Allah buat begini untuk apa? Kerana Allah itu la rauf. Allah ini maha melimpah belas kasihan. Rahim, maha kuat rahmatnya. Jadi bila Allah tidak bias kepada kaum Arab semata-mata, dekat sini kan peralihan kiblat ni menunjukkan semangat kekitaan kita bukan berlandaskan bangsa semata-mata. Maka itu juga salah satu bentuk Allah ni la raufur rahim. Ya. Okey, saya teruskan. Jadi sesuai dengan itu maka yang belakangnya Allah sebut dekat belakang ni tuan-puan temuilah dekat sini illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Allah sebut wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Daripada mana pun kamu keluar, maka hadaplah wajahmu ke Masjidil Al-Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan di mana sahaja kamu berada, maka fawallu wujuhakum syatra, menghadaplah kepadanya. Dekat sini ada yang kata ada keadaan tertentu. Contoh, bila kita sedang menunggang kenderaan, maka kita diberi kelonggaran untuk tidak menghadap kiblat. Maksudnya yang pertama takbir. Ketika takbir sahaja kita menghadap kiblat. Selepas itu andai kata kenderaan itu bergerak, maka tidak menjadi masalah sekiranya kita tidak menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Apapun tentang perubahan menghadap kiblat ni, tuan-puan rujuk Jabatan Agama Negeri masing-masing. Tapi yang penting saya nak sebut li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Kenapa? Supaya manusia ni mereka tak jadikan hujah kepada kamu untuk serang kamu illal ladzina zalamu, melainkan orang yang zalim dalam kalangan mereka. Fala takhshawhum wakhshawni, jangan kamu takutkan mereka. Wakhshawni, dan takutlah aku. Di sini bila adanya mat, ini bacaan yang distress. Ya betul, wasatah tu maksudnya tengah, sederhana. Ada yang terjemahkan dia kata ini wasati, moderate. Ada yang kritik, ini bukannya masuk wasati, bukannya masuk pertengah, bukannya masuk moderate, tapi maksudnya tengah, umat yang berada di tengah. Ya, apapun umatan wasatah tu nanti boleh dibincangkan ataupun boleh diwacanakan dalam satu program yang lain. Sebab kalimah tu juga antara kalimah yang boleh mengundang kontroversi, ya, umatan wasatah. Ala kulli hal, wasatah itu berada di tengah. Ya. Okey, saya teruskan. Fala takhshawhum wakhshawni, dekat sini distresskan. Wali utimma ni'mati, dia baca panjang lagi, ya, supaya aku sempurnakan nikmatku kepada engkau, kamu, wala'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Jadi tuan-puan dekat sini, bila mereka dah hari-hari menghadap cemuhan oleh orang Yahudi, maka menyebabkan orang Islam ini kebal sifat mereka daripada kritikan. Mereka buat itu bukan lagi kerana untuk memuaskan mana-mana pihak, tetapi mereka buat itu adalah berlandaskan agama. Ya? Ini adalah situasi yang getih, tuan-puan, untuk umat Islam. Sebab apa? Sebab mereka ditohmah dengan macam-macam tomahan, sehingga kan seolah-olah mereka ni dilihat sebagai tidak ada asas yang kuat. Ya? Jadi bila sebut wakhshawni, ini ada stres, penekanan pada takutlah Allah Ta'ala. Dapat ya? Okey, saya teruskan insya-Allah. Ini ayat yang ke-150. Okey, kita nak bandingkan dengan surah yang lain, ya. Apa beza dengan surah Al-Maidah ayat yang ketiga
dan ayat yang ke-44. Okey, saya bentang kepada tuan-puan ya. Surah Al-Maidah ni kalau tuan-puan perhatikan ayatnya fala takhshawhum wakhshawun pada ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu al-maitah bangkai. Wadamu darah, walahmul khinzir daging khinzir. Wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih kerana bukan Allah. Kerana yang lain daripada Allah. Wal munkhaniqah, haiwan yang mati dicekik. Wal mauqudah, yang mati dipukul. Wal mutaraddiyah, yang mati kerana jatuh. Wan natihah, yang mati ditanduk. Wama akala sabu', yang mati kerana dimakan oleh makanan buas. Illa ma dhakkaitum, kecuali apa yang kamu sempat sembelih. Wama dhubiha 'ala nusub, dan yang disembelih atas nama berhala. Wa antastaqsimu bil azlam, dan kamu merenung nasib dengan dengan undi batang-batang anak panah. Zalikum fisq, kata Allah, itu adalah kefasikan. Okey, saya teruskan. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini orang-orang kafir mereka dah putus asa daripada memesongkan kamu, daripada agama kamu. Fala takhshawhum wakhshawun. Maka janganlah kamu takutkan mereka dan takutlah aku. Tuan-puan, nampak tak situasi perubahan kiblat dengan situasi ketika surah Al-Maidah dibentangkan? Dalam surah Al-Baqarah, ya, pada perubahan kiblat, mereka masih lagi bersemangat menentang agama Allah dalam surah Al-Baqarah. Sehingga timbul kegusaran dan kerisauan pada umat Islam. Maka Allah sebut fala takhshawhum wakhshawni, distreskan, ditekankan. Jadi bacaannya ada mat. Tetapi untuk yang ini Allah sebut hari ini orang kafir mereka dah tak boleh buat apa dah. Sebab kamu dah menang dah. Maka dekat sini wakhshawun. Jadi tidak distreskan kerana umat Islam memang dah sedia maklum dan mereka ketakutan mereka pada Allah dah sangat teguh. Maka wakhshawun, nun tidak ditambah dengan ya. Jadi ya tadi tambahan ya, penambahan ya menunjukkan penambahan pada makna, iaitu takutlah aku berbanding takutlah aku. Ada beza tak? Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Tadi tuan-puan disebut fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati alaikum, untuk aku sempurnakan nikmatku pada engkau, pada kamu. Tapi pada ayat yang ketiga, aku dah sempurnakan, digunakan lafaz fi'il madhi, menunjukkan ini keimanan mereka dah kuat berbanding pada fasa konflik dalam surah Al-Baqarah tadi. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku dah redha kepada kamu Islam itu sebagai agama. Jadi nampak penyampaian surah tu sudah pun berbeza penyampaian ayat. Maka sebab itu tidak heran ada yang berpandangan ayat yang ketiga ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Tapi pandangan ini bukanlah pandangan yang kuat ya. Pandangan yang paling kuat adalah surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi kebanyakannya berpandangan itu adalah ayat yang terakhir diturunkan. Ala kulli hal, walau bagaimanapun ayat ini antara ayat yang terakhir. Kalaupun tidaklah bukan yang terakhir semacam dalam surah Al-Baqarah tadi, tapi ini ayat yang terakhir ketika Islam telah pun menang. Ketika agama Islam telah pun dianuti oleh kebanyakan orang. Ya. Allah sebut dalam surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika orang memasuki agama Islam ini secara afwaja, secara berbondong-bondong, maka orang kafir mereka dah berputus asa untuk memesongkan mereka. Nampak ya? Okey, jadi tuan-puan perhatikan dekat situ begitu. Saya teruskan lagi. Macam mana pula saya nak memahami dengan ayat yang ke-44 tadi? Fala takhshawun nasa wakhshawun, ayat yang ke-44 surah Al-Maidah juga ya.
Dekat sini ya, Allah sebutkan ayat ke-44, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Dalam Taurat itu ada hudan, ada petunjuk, wa nur, dan ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyun, yang mana para nabi mereka menggunakan Taurat ini untuk menjatuhkan hukum. Ya, alladzina aslamu lilladzina hadu alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Yang mana nabi-nabi ini menyerah diri kepada Allah dalam menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Warabbaniyuna wal ahbar, begitu juga ulama-ulama orang Yahudi, wal ahbar, begitu juga pendeta-pendeta orang Yahudi. Bimastuhfizu min kitabillah, dengan sebab apa yang mereka dahulu diamanahkan untuk menjaga, memelihara kitab Allah Subhanahu wa taala, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka memang menjadi saksi terhadap kitab Taurat ini. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Anda perhatikan penyampaian ayat yang ke-44 ini menunjukkan mereka ini adalah orang yang masih lagi beriman dengan kitab asal Taurat. Ya? Jadi Allah sebut fala takhshawun nas. Jangan kamu takutkan manusia, kerana ada dalam kalangan Yahudi juga bakal membela agama Islam. Jadi tidak heran ada beberapa orang dalam kalangan orang Yahudi, mereka turut juga memeluk agama Islam, dan mereka lah yang membela Nabi SAW, ya, daripada tomahan-tomahan yang tambah-tambah. Cerita Israeliat pun kadang-kadang orang Yahudi yang memeluk Islam ini juga mereka membela Nabi SAW ataupun membela Al-Quran daripada cerita-cerita yang tidak sepatutnya. Ya. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Jadi dekat sini, takutlah aku. Jadi takut bila dah ada orang yang membela agama Allah daripada pembela kitab Taurat ini. Wakhshawun, apa nak takut lagi pada manusia? Takutlah pada aku dan tidaklah distreskan dengan ia. Ya? Cuma Allah kata berhati-hati untuk umat Islam ni. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu menggunakan ayat-ayat Allah ini untuk berjual beli dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Dulu nabi-nabi, orang Ar-Rabbaniyun, Al-Ahbar, mereka menjatuhkan hukum menggunakan kitab Taurat. Maka barang siapa yang tidak menjatuhkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, iaitu Al-Quran, faulaika humul kafirun. Di sini sudah ada keteguhan pada hati umat Islam, maka tidak ada ya pada nun. Ya? Okey, jelas ya tuan-puan. Jadi ya ini ada pada keadaan yang lebih dahsyat daripada yang tidak ada ya. Ya? Okey, saya teruskan tuan-puan. Ada kata kalau berat tuan-puan maklumkan. Saya teruskan dengan surah Al-An'am. Ayat yang ke satu lagi saya lupa nak maklumkan. Dalam surah sudut yang lain juga, dalam surah Al-Baqarah, tuan-puan akan temui banyaknya nun yang selepasnya ada ya. Ya, contohnya selepas ayat tadi tu, fadhkuruni azkurkum. Saya tunjukkan kepada tuan-puan ya. Dekat tadi ni, selepas habis kita baca fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati, adiya ni'mati. Kemudian kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni, adiya juga kat sini. Azkurkum washkuruli, adiya. Wala takfurun, ini tidak ada ya. Sebab apa? Nanti ada kita bincangkanlah nanti ya. Kenapa dekat wala takfurun tidak ada ya? Antara uraian yang pertama adalah kerana nak meraihkan fasilah. Fasilah ni apa? Fasilah ini adalah rima akhir bagi ayat Al-Quran Karim. Fasilah. Tuan-puan boleh pegang kalimah ni. Rima akhir bagi ayat Al-Quran panggil Al-Fasilah. Al-Fasilah, kalau nama syair namanya Al-Qafiyah. Jadi Al-Fasilah bagi surah Al-Baqarah untuk muka surat ni, daripada awal muka surat adalah huruf nun. Ya'lamun, nun adalah fasilah.
Al-mumtadin, nun. Kemudian sini ra. Jadi akan dibincangkanlah pada aspek fasilah. Kenapa ayat yang ke-148 ra? Ya? Kemudian nun balik. Kemudian ayat ke-150 nun. 151 nun. 152 nun. 153 nun. Satu saja ra. Fasilah ni saja. Ya? Yang ganjil pada muka surat ni. Jadi dekat sini kita sebutkan jawapan yang pertama mereka katakan kerana untuk meraihkan fasilah. Supaya kalau letak ya dekat sini menyebabkan 152 juga fasilah ni jadi ya, bukan jadi huruf nun. Ya. Itu huraian yang pertama. Yang kedua, bila kamu dah disuruh untuk mengingatiku, ingatilah aku panjang. Azkurkum, aku akan ingat engkau. Washkuru li, panjang lagi, syukurlah padaku. Maka ingatan untuk kufur, bila mereka dah ingat, kamu dah syukur, maka ingatan untuk kufur tidaklah ditegaskan sebagaimana yang awal. Sebab ini lagi berat daripada tidak kufur. Tidak kufur ni step yang pertama. Step yang kedua barulah ingat Allah. Step yang ketiga barulah syukur pada Allah. You nampak? Ini adalah step yang pertama. Maka tegahan ini tidaklah sekuat macam suruhan pada fadhkuruni dan washkuruli. Dapat? Jadi kita dah dapat sedikit penjelasan. Bila ada ya, bila tidak ada, dia tidak ada ya. Dan banyak lagi dalam surah Al-Baqarah, bahagian ini terutamanya ada huruf ya. Maka disebabkan itu, fala takhshawhum wakhshawni, diselarikan ataupun diserasikan dengan lafaz-lafaz kalimah-kalimah yang ada pada segmen ini. Okey, tuan-puan ya, jelas ya? Okey, saya teruskan insya-Allah pada contoh berikutnya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka. Au ya'tiya rabbuk, atau datangnya Tuhanmu, iaitu membawa azab. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau kedatangan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu yang menjadi tanda sebagai hari akhirat. Ya? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu, la yanfa'u nafsan imanuha. Keimanan seseorang tidak akan memberi manfaat kepadanya. Lam takun amanat. Yang mana dia sebelum ni tidak pernah beriman sebelumnya. Min qablu. Au kasabat fi imaniha khaira. Atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Qul, katakanlah, intadhiru inna muntadhirun. Tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Okey, jadi dekat sini tuan-puan, kalimah yang saya nak beri perhatian adalah yauma ya'ti. Ti dekat sini saya baca dengan panjang. Ya, mad asli. Jadi ti ni kita baca ini adalah marfu'. Ya, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, ini fi'il mudhari' marfu'. Kenapa tak bincangkan yang ini? Anta'tiyahum ataupun au ya'tiya ataupun au ya'tiya. Kerana ini adalah fi'il mudhari' mansub. Ya, yang kita nak bincang pada lafaz ya'ti adalah pada fi'il mudhari' marfu'. Ya. Okey, saya teruskan. Okey. Apa itu marfu'? Apa itu mansub? Apa itu majzum? Kita kena kita recall sekejap ya. Okey. Dalam nahu, ni nahu mengambil peranan ya. Ada 4 hukum. Hukum yang pertama marfu'. Kita ulang kaji sikit ya tuan. Hukum yang kedua mansub. Hukum yang ketiga majrur. Hukum yang keempat majzum. Hukum marfu' dan mansub ini ia terpakai pada isim ataupun fi'il mudhari'. Jadi isim dan fi'il mudhari'. Dua ni. Okey. Majrur ini terpakai untuk isim sahaja.
majzum ini terpakai untuk fi'il mudhari' sahaja. Setakat ni jelas tak tuan-puan? Okey, jadi kalimah ya'ti kita tak akan bincangkan pada mansub ataupun majzum. Ya, yang kita nak bincangkan adalah pada marfu' sahaja. Kenapa ketika marfu' dalam Al-Quran ada ketikanya diguna pakai ya'ti? Kadang-kadang ada satu lagi diguna pakai ya'ti pendek. Kalau saya belajar nahu, ya'ti ini sepatutnya majzum. Ya. Tapi banyak keadaan Al-Quran gunakan ya'ti tanpa ya pada posisi marfu'. Jadi ini dilihat semacam bercanggah dengan kaedah bahasa Arab yang asal ataupun bahasa Arab yang kaedah yang komersial dalam bahasa Arab. Ya. Tetapi sebenarnya ada sebab kenapa ada ketikanya Al-Quran menggunakan bentuk ini pada posisi marfu'. Sedangkan bentuk ini sebenarnya kalau yang kita belajar ya'ti ini pada posisi majzum. Sebab tu dalam I'jaz Al-Bayani ataupun Balaghah, ini perbincangan yang lebih advance lah berbanding nahu. Ya. Ala kulli hal, tidaklah bererti orang yang tak pandai nahu takkan boleh balaghah. Sebab ada banyak keadaan juga orang yang tak pandai nahu tapi masih lagi boleh memahami balaghah. Ya. Jadi kita sebutkan beginilah tuan-puan. Sebab ada setengah orang dia pegang begini, kena hadam habis dulu nahu baru boleh masuk balaghah. Saya punya pandangan, kita belajar balaghah dalam masa sama kita tak ketepikan nahu. Sebab nak tunggu tamat pembelajaran nahu dia mengambil masa. Maka adakah nak tunggu habis nahu baru boleh masuk balaghah? Maka kita buat selari. Sedang saya belajar nahu, saya belajar juga balaghah walaupun saya belum khatam nahu. Maka kita boleh dapat dua benda dalam masa sama. Masa sama kita boleh praktiskan nahu kita dalam aspek balaghah. Dapat ya? Okey, saya teruskan. Dalam ayat yang lain Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-52 dan 53. Walaqad ji'nahum bikitab, dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka bikitab dengan sebuah kitab. Fassalnahu ala ilmin, yang kami telah perincikannya ala ilmin, berdasarkan pengetahuan. Hudan, untuk menjadi petunjuk, warahmatan, dan rahmat, kasih sayang, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Hal yanzuruna illa ta'wilah, tidak ada perkara yang mereka tunggu-tunggu melainkan akibat atau kesudahan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datangnya apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran itu pada hari kiamat kelak. Yaqulul ladzina nasuhu min qabl, berkatalah orang-orang yang telah melupakannya, yang tidak menghiraukannya dalam dunia dahulu. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana, maka adakah untuk kami pemberi syafaat supaya mereka memberi syafaat bagi kami. Au nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal, atau kami dikembalikan ke dunia supaya kami dapat beramal lain daripada apa yang kami telah kerjakan. Qad khasiru anfusahum, sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah lenyaplah daripada mereka perkara yang mereka ada-adakan dahulu. Okay, anda perhatikan tadi masih lagi ya'ti adanya huruf ya dekat sini ya. Okay, saya nak teruskan dengan ayat berikutnya. Surah Hud ayat yang ke-102 sehinggalah ayat yang ke-105. Wa kadzalika akhdhu rabbika, dan demikianlah azab Tuhanmu, idza akhadhal qura, apabila ia menimpa negeri-negeri, wa hiya zalimah, sedang ia berlaku zalim, iaitu negeri tersebutlah yang berlaku zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya azabnya tidaklah terperi sakitnya, lagi amat keras. Alimun pedih, syadid keras. Inna fi dzalika la ayah, sesungguhnya pada kejadian yang demikian itu, la ayah, ada tanda. Liman khafa azab al-akhirah, bagi orang yang takutkan azab akhirat.
Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Itulah hari yang mana dihimpunkan kepadanya manusia. Wa dzalika yaumun mashhud. Dan itulah hari yang dihadiri ataupun yang disaksikan oleh semua makhluk. Wa ma nuakhiruhu, dan tiadalah kami lambatkan iaitu hari akhirat, illa li ajalin ma'dud, melainkan untuk satu tempoh yang tertentu. Yauma ya'ti, kat sini ya tuan-puan. Ini kalau tuan-puan tengok secara nahu, ini adalah marfu', bukannya majzum. Hari yang mana datangnya. La takallamu nafsun illa bi'izni. Tidak dapat bercakap satu jiwa pun illa bi'izni, melainkan dengan keizinannya. Faminhum syaqi, dalam kalangan mereka ada yang menderita ataupun merana, syaqi, wa sa'id, ada juga yang berbahagia. Jadi tuan-puan perhatikan dekat sini, ada dua bentuk sebenarnya yang dihadapkan. Satu ya'ti, ya yang dibuang. Kemudian ta juga dibuang. Sepatutnya la tatakallamu, sepatutnya double ta. Tapi dekat sini dibuang satu ta. Jadi pada ayat ini ada dua hadaf yang berlaku. Yang pertama pada ya'ti yang sepatutnya marfu'. Jadi setengah sekali kita tengok, sekali kita pandang, setengah orang dia tertukar, dia rasa ini majzum. Ini bukan majzum tuan-puan. Ini adalah marfu'. Jadi sepatutnya ada ya. Tetapi kenapa Al-Quran buang ya? Ya yang dibuang itu sama macam nabri tadi. Nabr. Zalika ma kunna nabr pada surah Al-Kahfi. Ya itu adalah ya'ul fi'il yang sepatutnya ada pada fi'il. Tapi dibuang kerana untuk menyampaikan makna-makna tertentu. Pengurangan huruf menunjukkan adanya pengurangan sesuatu. Maka macam mana kita nak uraikan apa beza surah Hud dengan surah yang sebelum ini? Kita dah bincang surah Al-An'am dan surah Al-A'raf. Ya. Okey. Untuk hadaf ini ada beberapa sebab lah. Ya. Okey. Untuk menunjukkan surah Hud ini, dia seolah-olah antara penyampaian surah Hud, antara mesej utama yang nak dimaklumkan adalah waktu itu dekat. Itu dalam surah Hud. Nak bagi tahu waktu kiamat tu dekat. Dan sebab itu Nabi SAW boleh beruban. Nabi SAW kalau kita telusuri Nabi SAW dalam perbincangan Syama'il Muhammadiyah, sifat ataupun kepribadian Nabi SAW. Nabi SAW adalah orang yang hitam rambutnya. Jadi bila Nabi SAW beruban, maka ini boleh diperasan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Lalu mereka bertanya Nabi, kenapa rambut beruban? Maka Nabi jawab, antara sebab yang menyebabkan rambut baginda beruban antaranya surah Hud. Ya. Kenapa? Kerana dalam surah Hud ini salah satu mesejnya dimaklumkan bahawa waktu itu dah dekat. Ya. Dekat tu berapa tahun tidak dimaklumkan, tapi dekat. Ini yang merusingkan Nabi SAW, maka timbullah uban pada rambut Nabi SAW. Ya. Okey, jadi jelasnya masa itu dekat. Okey, bila dekat, ia adalah pengurangan jarak ataupun pengurangan masa. Maka ia dibuang, menunjukkan benda tu dekat. Pengurangan jarak. Ya. Okey, kita tengok, kita perhatikan. Dalam surah Hud, ya. Kita tengok Allah sebut, walain akharna anhumul azab. Ini pada bahagian awal surah Hud. Dan demi sesungguhnya jika kami tangguhkan azab daripada mereka, ila ummatin ma'dudah, hingga ke suatu masa yang tertentu, la yaqulunna ma yahbisu, tentulah mereka akan berkata secara mengejek, apakah yang menghalangnya? Maksudnya bila azab ditangguh, bila azabnya? Dan mereka akan mengejek, apa yang menghalang untuk datangnya azab? Ala yauma ya'tihim. Dekat sini kenapa tak dibuang ya? Tadi dibuang ya. Kerana ini dia ada wasal, dia sambung dengan huruf dengan kalimah him. Ya. Ketahuilah pada hari datangnya kepada mereka itu laisa masrufan, sesuatu yang tidak boleh ditolak anhum daripada mereka. Wa haqa bihim, dan
uh, dan meliputi mereka, ya, bihi yastahzi'un, disebabkan apa yang mereka memperolok-olokkan, ya. Okey, kita teruskan lagi. Qalu, dalam ayat yang ke-32. Jadi dekat sini ada sebut wala in akharna, kalaulah kami tangguhkan azab, isyarat bahawa azab tu dah dekat dah. Sebab kalau ditangguhkan pun mereka akan kata ma yahbisu. Jadi sebenarnya bila azab datang laisa masrufan anhum, tidak boleh pusing balik, tidak boleh patah balik. Okay, kita tengok dalam ayat yang ke-32 surah Hud. Qalu, mereka berkata, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Jadi surah Hud ini antara penyampaian lainnya, yang pertama mesejnya adalah kerana waktu itu dah dekat. Yang kedua, dibentangkan beberapa kisah dalam surah Hud bersebab, ya, untuk menguatkan lagi mesej berkenaan, maka didatangkan antara kisahnya kisah Nabi Nuh, ya. Okay, tengok antara kisah Nabi Nuh yang dibentangkan, wahai Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana, ya, kamu dah berdebat dengan kami, membantah kami, fa aktsarta jidalana, dan kamu banyakkan sangat hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Fatina, maka datangkanlah, bima ta'iduna, apa yang kamu dah janji kepada kami itu azab, in kunta minas sadiqin, sekiranya engkau dalam kalangan orang yang benar. Jadi dekat sini mereka minta untuk tidak ditangguhkan azab. Itu kaum Nabi Nuh. Anda perhatikan lagi kaum Nabi Saleh, ya. Disebut lagi waya qaum, wahai kaumku, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini adalah unta yang Allah berikan lakum kepada kamu ayah, sebagai satu ayah, satu tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Fadharuha, maka biarkanlah unta ini takul fi ardillah, supaya unta ini makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu, dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Fayakhudhakum azabun qarib, nescaya kamu akan ditimpa azab yang dekat. Anda perhatikan kalimah qarib diguna pakai pada ayat yang ke-64, menunjukkan azab itu dekat. Okey, saya teruskan. Fa'aqaruha, maka mereka kemudiannya menyembelih unta tu, mereka cari pasal. Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Lalu berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama 3 hari. Anda perhatikan ini menunjukkan isyarat dekat juga, thalathata ayyam, zalika wa'dun ghairu makdzub. Tempoh yang demikian itu adalah satu janji yang tidak dapat didustakan. Jadi dekat sini disebut bentuk yang mana azab itu terlalu dekat. Okey, saya teruskan lagi. Dalam ayat yang lain, surah Hud lagi. Qalu ya Lut, mereka berkata, wahai Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Tuhanmu, lan yasilu ilaik, yang tidak pernah sampai kepada kamu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu. Mohon maaf ya, tadi la yasilu ilaik, dekat sini maksudnya bukannya sifat pada Rasul Rabbika, tapi disebut ni mesej daripada malaikat ni, kata la yasilu ilaik, mereka tidak akan sampai kepada kamu, iaitu mereka tak boleh buat apa-apa kepada kamu. Fa asri bi ahlik, maka pergilah berundur daripada sini dengan keluarga kamu, bi qit'in minal lail, pada tengah malam, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, dan janganlah seseorang daripada kamu pun berpaling kecuali isterimu. Innahu musibuha ma asabahum, sesungguhnya apa yang menimpa mereka kaum Nabi Lut itu menimpa juga isteri Nabi Lut. Inna maw'idahumus subh, sesungguhnya masih dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah pada waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Anda perhatikan dekat sini kalimah qarib diguna lagi, sekali lagi pada kisah Nabi Lut, ya. Okey, kita teruskan lagi pada ayat yang ke-83. Musawwamatan 'inda rabbik, batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, dan ia pula tidaklah jauh daripada orang-orang yang zalim itu. Anda perhatikan ada kalimah wama
Kemudian bi ba'id, tidaklah jauh maksudnya, tidaklah jauh. Jadi menunjukkan azab Allah ni hari itu sangat dekat. Itu antara mesej utama surah Hud. Maka tidak heran pada surah Hud ini didatangkan tadi pada kalimah ya'ti tidak ada ya. Ya, jadi ya'ti dalam surah Hud tidak ada ya. Dia sama macam tadi kalau sebut wahwal muhtadi kan, wahwal muhtad. Menunjukkan ada pengurangan sesuatu. Jadi dekat sini ada pengurangan masa. Sebab itu Nabi SAW bila dihidangkan dengan surah Hud, Nabi begitu ada perasaan tidak senang hati, menyebabkan rambut baginda SAW berubah, tuan-tuan. Ada isyarat yang lain, isyarat yang lebih umum daripada kerana Nabi rusing adalah isyarat yang paling utama adalah betapa kuatnya tadabbur Nabi terhadap ayat sehingga Nabi SAW beruban kerana Al-Quran Karim. Jadi tuan-puan, letakkan matlamat tuan-puan supaya kita beruban kerana Al-Quran. Bukan kerana memikirkan macam mana nak kumpul harta. Ya? Macam mana nak kumpul aset. Jadi letak niat awal-awal supaya saya ataupun tuan-puan beruban kerana Al-Quran Al-Karim, tadabbur Al-Quran Al-Karim. Itu syarat yang paling jelas kenapa Nabi SAW beruban kerana surah Hud. Kemudian, uraian yang kedua barulah disebut tadabbur yang bagaimana sehingga Rasulullah beruban. Kenapa tidak pada surah lain? Maka dibuatlah, dibentangkan. Kerana surah Hud ini penyampaiannya, mesejnya adalah nak maklumkan hari itu adalah hari yang sangat dekat. Ya? Tapi sebenarnya hari yang dekat itu adalah hari yang mana Rasulullah diperintahkan untuk meninggalkan kaum Quraisy, berhijrah ke Madinah. Sebab surah Hud ni antara surah Makkiyah. Ya? Jadi bila Rasulullah berhijrah, ada perasaan yang sangat susah hati pada Nabi SAW. Macam mana ni kaum yang ditinggalkan ni? 13 tahun dah buat dakwah. Apa jadi pada mereka? Maka malaikat mengingatkan Nabi dengan satu surah Al-Qasas. Saya rasa dalam Akademi Tadabbur Malaysia ada dibentangkan surah Al-Qasas. Antara mesej utama surah Al-Qasas ni apa? Ya? Wallahu a'lam tuan-puan, kita dah berada di penghujung rancangan. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan sebelum kita tutup majlis pada petang ini? Ustaz, maknanya kalau mengapa la takallamu nafsun tu maknanya dia orang pun tak dapat nak bercakap lah. Dia hilangkan satu ta tu. Azab satu ta tu. Betul. Kita boleh sebut begini ya. Diorang satu jiwa tak boleh bercakap pun walaupun sedikit. Okey. Sebab pengurangan huruf menunjukkan pengurangan kuantiti ataupun pengurangan sesuatu. Okey. Ni apa nyonya, masya-Allah. Jadi lepas ni tengok je mana pengurangan, kita dah faham satu maksud, ada pengurangan sesuatu. Ada lagi tuan-puan nak tanya ataupun nak tambah? Okey, kalau tak ada, insya-Allah tuan-puan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ingatkan saya, kita dah berhenti pada muka surat yang kelima tadi kan. Jadi minggu hadapan kita akan teruskan lagi pada muka surat yang ke-6. Masih lagi pada perbincangan az-zikr wal hath. Minggu depan lebih mencabar sedikit daripada hari ini, iaitu kenapa dibuang maf'ulun bih. Jadi kita akan bincang pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan saya pada petang ini. Mudah-mudahan Allah bantu tuan-puan tadabbur ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita berbincang keindahan bahasa Al-Quran, tadabbur kita terhadap ayat Al-Quran makin mendalam. Kemudian semakin jelas kepada kita Al-Quran ini adalah mukjizat yang tidak dapat dinafikan. Mukjizatnya itu terpakai sepanjang zaman, walaupun kepada kita orang Melayu. Sebab ada setengah orang dia kata mukjizat Al-Quran ni pada orang Arab saja. Sebab bahasa je aspek mukjizat dia. Macam mana kita nak kena jawab? Kita nak jawab tu. Bila orang kata mukjizat Al-Quran ni pada orang Arab je. Sebab mukjizat yang paling agung Al-Quran adalah pada bahasa. Jadi kita kena jelaskan pada masyarakat, mukjizat Al-Quran bukan semata-mata pada orang Arab, juga kepada orang seperti kita, orang Ajam. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.